It's showtime. Welcome to the real world. Why so serious? Again on the track. Alrighty then. I'm ready for my close-up. Alright. Kenapa pula gaji saya kena cut jadi RM1,500? Dulu saya dapat travelling allowance. Dulu gaji saya RM2,000. So ada orang yang macam tu. So dia macam, dia tak nak bersama kita pada waktu kita susah. So the true colours of orang akan keluar pada waktu tu. You are now listening to Big Ed's Big Story Podcast. Okay guys, kita kembali lagi dalam episod ke-6 Big Story Podcast, bahagian yang kedua bersama tetamu kita Cikgu Cukai ataupun Zuriani Zabidi. Kali ini kita nak cerita pula pasal apa yang berlaku kepada usahawan disebabkan pandemik ni. Sebab pandemik ni tak ada siapa yang boleh ramal dia jadi. Orang kata dia istilahnya black swan, benda yang kita tak jangka akan berlaku, dan kebanyakan daripada kita tak bersedia pun untuk benda-benda macam ni berlaku pada bisnes kita ataupun hidup kita. Walaupun ada kebaikan daripada hal ni juga berlaku pada company, tapi lebih banyak juga berlaku keburukan. Dan kita nak tanya Cikgu Cukai, apa masalah-masalah usahawan yang selama ni you dengar, dan macam mana cara dan nasihat untuk usahawan, apa dia orang perlu buat untuk hadapi keadaan ni sekarang, which is kita tak tahu sampai bila dia nak berakhir ni. Okay. Antara masalah yang dapat, dia datang dengan beberapa stage lah sebenarnya. Okay. Bagi syarikat business owner, business yang memang related dengan negara luar, maksudnya import export, sebenarnya diorang dah terkesan semenjak November 2019 lagi. Okay, masa tu Malaysia punya case COVID pun tak tinggi sangat, tapi disebabkan negara yang dia berurusan. Contohnya China dah start tak hantar barang. Kita dah start tak terima barang daripada China pada waktu tu. Okay, so bila masa tu diorang punya bisnes dah start terkesan, tapi kita tak sangka tau masa tu yang kita akan menghadapi total lockdown, yang masa first total lockdown 17 Mac 2020. So sebenarnya bagi saya, macam mana bersedia atau tidak kita, masa kerajaan announce first total lockdown tu, semua orang tipulah kalau dikatakan tak ada satu pun business owner yang tak panik. Semua orang panik. Tak kisah berapa banyak reserve cash ada dalam syarikat diorang pun. Semua orang, sebab itu adalah satu benda baru untuk kita lah. So masa tu kita orang sendiri pun first dikata total lockdown. Okay, first week dikata tutup 14 hari, kita try untuk adapt. Bila dia keep on extend lepas 14 hari boleh. Okay, kita rasa macam dah tak kelakar lah. Okay, dia dah tak kelakar dah ni. Dah sampai bila nak menangis di bucu katil dah tak ada dah. So kita kena cari solution. So kita orang sebagai service provider yang mana orang cari kita orang pada tu, kalau kita orang pun down pada waktu tu, macam mana kita orang nak naikkan semangat diorang ni? So kita orang dulu kena Nangis sama-sama lah. Temankan dia nangis lah. Temankan dia nangis lah. So takkan selesai lah masalah tu. So kita orang dulu yang kena bangkit. So kita orang gatherkan semua team masa tu, bagi tahu diorang kita tak boleh berterusan macam ni. So nak tak nak kita kena hadapilah benda ni. So dia ada macam-macam kriteria, macam-macam kategori. Ada yang memang kalau kita ada reserve cash yang banyak pun, tapi kalau kita tak boleh run the business, duit ni bila dah hakis dia akan habis juga. So diorang akan rasa panik juga. Walaupun macam mana banyak pun duit diorang, so diorang akan start rasa panik. Okay, so dia ada beberapa kategori. Ada kategori orang yang bisnes dia boleh je jalan. Alhamdulillah, tak efek pun sepanjang pandemik ni. Tak, malahan lebih maju pula sepanjang krisis ni. Contoh produk kesihatan. Produk kesihatan buat duit even better compared to sebelum pandemik. Orang dah start ada awareness pasal kesihatan. Waktu kita first lockdown, kerajaan umum banyak
banyak sangat benefit. Contohnya macam-macam lah. Okay. So moratorium masa tu. So kita dibantu tau. Bila kita dibantu, orang end user, pembeli ni, consumer ni, dia ada lebihan cash sebenarnya masa tu. Sepatutnya sebagai business owner, kita orang pun banyak nasihatkan, yang penting kita kena tahu macam mana orang nampak produk kita. Itu je yang paling penting dulu pada waktu tu. So yang mana yang run offline dah kena start berjinak-jinak. Kita tak boleh ada that kind of thought macam tak tahulah, tak reti lah nak buat online. Memanglah kalau ikutkan kita orang pun tak reti juga nak meng-online kan. Tapi sebab sebenarnya consumer ada buying power lagi pada waktu tu. So diorang PKP start membeli lah. PKP first tu. Sebab ada moratorium, diorang dapat bantuan kerajaan. So okay, so sekarang ni diorang sepatutnya tahu macam mana nak menjual dan grab opportunity tu. Cuma yang penting diorang kena tukar medium sahaja, daripada offline ke online. Okay, itu yang mana bisnes masih lagi relevan. Cuma ada di kalangan clients yang memang tak boleh langsung jalan. Contoh tourism. Tourism dah definitely kena cut lah. Tak boleh. Okay. So katakanlah memang okay. So kita ada dua jenis klien. Di Pejuang Sawan ada klien tourism? Ada Ya. Buat travel agency ke? Ada travel agency yang mana padahal sebelum PKP tahun 2019 tu, sebelum kita menghadapi krisis ni, diorang doing sangat bagus lah. Maksudnya diorang punya business okay. Tiba-tiba bila PKP ni dia macam tak sangka kan daripada tu memang memang tak boleh operate langsung. Boleh operate langsung. Okay. Yang mana boleh operate, kita orang cakap, then pergi cari solutionnya. Grab consumer yang ada buying power ni. Okay, insurance company buat duit pada waktu pandemik. Sebab insurance company orang dah start ada awareness pasal kepentingan ada protection pelindungan kan. Okay, so insurance company buat duit. Bisnes-bisnes yang related masih lagi buat duit. So cuma pandai atau tak pandai je nak mendigitalizekan bisnes tu. Okay, yang masalah dia adalah kepada bisnes yang memang totally tak boleh jalan. Okay, so yang ni, kita ni sebagai business owner kena tahu masa bila nak tukar gear. Okay, dia macam tak boleh macam tu je lah. So nak tak nak ada bisnes travel agency yang cepat bertukar, buat jual kambing. Jual kambing kambing daripada kambing buat perak, travel. daripada travel Jual kambing perak. Kambing perak. Aku bayangkan kambing seekor kambing tu. Kambing perak. Ada yang masuk dunia fashion. So sebenarnya pada waktu tu tapi itu pun langkah yang patut diambil dengan berhati-hati juga tu. Ya, betul. Salah. Ya. So lingkup kali kedua pula kan. Yes. So sebab tu pada waktu tu yang paling penting adalah circle kita. Okay. Kalau dia nak jual kambing, pergilah berguru dengan orang yang jual kambing. Tapi kalau dia nak jual kambing, berguru dengan orang jual kambing, nanti orang jual kambing tu kata, kau nak lawan aku ni kan? Tapi itulah alhamdulillahnya jual lain lah. Alhamdulillahnya pada waktu PKP tu, pada first lockdown tu, jemaah kita, maksudnya bisnes yang duduk ni, banyak yang kita referkan each other dan diorang sebenarnya faham. Sebab semua orang ada cabaran yang sama kan, tengah lalu benda yang sama kan. So kita tahu macam mana dia, kalau dia tak boleh buat, dia bukan hanya jaga periuk nasi dia, dia mungkin jaga periuk nasi ramai lagi orang di bawah tanggungan dia. Betul. So kalau tanya saya personally, orang yang datang tiba-tiba jumpa saya nak buka servis macam saya, sebab bisnes dia dah tak boleh nak jalan, kalau dia ada kepakaran yang sama, saya sendiri pun tak akan rasa keberatan untuk bagi tahu dia apa yang dia perlu buat lah. So itulah bagusnya, itulah hikmahnya kot di tu. So kita nampak ramai yang mula start JV. So mula mungkin bukan buat brand kambing sendiri, JV dengan orang-orang yang memang dah ada, buka complement business dia. Yes, betul. Itu yang aku maksudkan kebaikan tadi, sebab memang ada kebaikan sebenarnya daripada pandemik ni, bukan tak ada. Cumanya kita kena carilah kebaikan tu dan menjadi orang yang menyumbang kepada kebaikan tu lah kan. Betul. Ada tak klien-klien ataupun usahawan yang Zul kenal, dia lambat membuat keputusan untuk tukar gear tu? Sebab setengah orang ni bila dia nampak asap dia lari. Setengah orang dia nampak asap dia tak lari lagi. Dia nampak api baru dia lari. Setengah orang dia nampak asap, dia nampak api pun dia tak lari. Sampai api tu kena kulit dia rasa sakit, baru dia mungkin nak lari. Mungkin dia mengharapkan api tu padam lah, baru dia. Tak tahu apalah diharapkan kan. Mungkin diharapkan api tu pergi tempat lain ke apa ke. So kita ada klien yang memang bisnes dia 100% offline.
Maksudnya jumpa-jumpa orang ni yang memang approach Memang orang setiap hari secara dia buat lah. offline. Itulah Okay. key activity dia Ya. lah. Okay. So So tak boleh. ambil masa untuk dia. Macam tu lah, macam awal-awal tu 2 minggu yang pertama kita masih lagi rasa macam okay, ada sinar harapan lagi ni. Lepas 2 minggu InsyaAllah ni, semuanya InsyaAllah 2 okey minggu ni, je ah. ni, 2 minggu je ni. Lepas 2 minggu Dua lagi, minggu dah lagi. sebulan. Ha. Lepas tu dah sebulan setengah. Okay, dia tukar gear tapi dia lambat tukar gear. Dia bila sebulan tu maksudnya dia akan melibatkan gaji, Ya. sewa, utility lain, company Betul. dan personal. Betul. Itu yang dia rasa kalau dah sebulan tu dah ada masalah dah kan. Betul. Sebab tu kita orang masa tu kita orang come up dengan dua bahagian lah. Dua P yang kita orang panggil dia. Satu, macam mana kita punya preparation. Okay. Nombor 2, macam mana kita orang punya prevention. Apa kita punya prevention? So preparation tu pada waktu berlakunya pandemik tu, kita suruh semua klien listkan perbelanjaan diorang. Komitmen Selama ni, fix overhead diorang setiap bulan. Okay. So listkan yang memang kalau katalah sales zero pun tetap juga kena bayar benda-benda ni. Okay, rental, gaji, contohnya KWSP, SOXO, apa-apalah benda-benda yang memang fix lah. Okay, dan daripada list tu kita cuba tengok apa benda yang kita boleh cut kan. Ini dekat bahagian preparation dulu. So kita nak prepare dulu apa benda yang kita ni. Okay, so macam mana kita boleh cut kan? Contoh bila landlord, pemilik bangunan tadi tu dapat moratorium, pergi berbincang dengan landlord untuk bukanlah untuk kurangkan bayar rental ataupun skip dulu bayar rental untuk bulan tu. Dan kebanyakan bila kita cakap macam tu, kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Dan bila kita cakap kat semua klien, okay, antara apa yang Pujang Usahawan punya inisiatif pada waktu tu adalah kita kumpulkan semua kita punya clients melalui Zoom meeting. Kita blast dekat semua WhatsApp group. Kita cakap, okay, diorang ni bukan tak tahu pun apa nak buat. Tapi bila diorang stuck, bila diorang panik, diorang tak nampak jalannya. Dan tak kurang juga yang mengharapkan tak lama lagi okey lah ni. Ya, Kan mesti okay, ada itu pun kan ada yang juga. macam tu lah. So, Positif macam, kan. Ya, positif ada sangat juga, tu kan. Kalau terlalu positif pun susah juga sebulan tu 2 minggu dan 2 minggu kedua tu masih lagi kita boleh rasa okay macam lagi tu. ni. Okey ni betul. kan. Okay, akan ada boleh 4 minggu je ni. Okay. So kita orang kumpulkan sebab kita orang nak diorang tahu yang kita ni kadang-kadang bila kita panik, kita tak nampak jalan. Sebenarnya banyak je jalan kat luar tu. Betul. Semua bila kita panik, kita risau, kita dalam masalah, kita tak boleh berfikir secara rasional. So kita perlukan second thought, orang lain yang tolong berfikirkan on behalf kita. So bila kita buka sikit je sinar, diorang pandai je pergi cari jalan tu. So bila kita kata listkan semua perbelanjaan dekat bahagian preparation ni, listkan semua perbelanjaan, kita tahu kadang-kadang diorang ni pun dengar government punya announcement pun tak berapa nak faham apa. So kita orang ambil inisiatif untuk bagi tahu dekat semua klien setiap kali government keluar announcement baru. Ringkaskan announcement tu dan apa yang diorang boleh dapat highlight kat diorang. Apa yang diorang boleh what's dapat. in it for me lah. Yes, betul. Related tak dengan diorang sebab mula-mula tu pun itulah permulaan zaman PDF kita kan. Ya. Bila kita dapat okey baca tapi mana satu aku je kan tak tahu kan. Yes, betul. Sebab dia bagi semua benda tertakluk pada semua orang. Tapi apa benda yang business owner boleh grab? Contohnya tadi lah moratorium. So kita kata bawa bincang dengan landlord. Lepas tu ramai je macam boleh ke? Tapi bila diorang tanya, sebenarnya landlord sendiri pun faham. Yelah di kala situasi tapi kadang-kadang sebab kita pun naik Porsche Cayenne nak pergi jumpa nak jumpa landlord nak minta tangguh sebulan kan. Landlord pun tengok atas bawah kau biar betul naik jadi Porsche. janganlah pergi jumpa. Call je lah. Tak nampak kan yang tu kan. Maksud tu kan PKP. So kita kata bawa berbincang. Lepas tu adalah juga macam kerajaan punya inisiatif. Contohnya macam subsidi upah. So kita bagikan channel macam mana. Itu semuanya di bahagian preparation. So sekarang ni kalau boleh kita tak nak lay off. Kita tak nak buang mana-mana staff. So bayangkan di tempat kita ni, kita kalau boleh kita nak remain dulu apa yang ada. Staff adalah pilihan terakhir untuk kita buat keputusan pada waktu tu. Sebenarnya tu cara je macam mana kita nak manage tu kita lah. cuba dulu cut everything yang kita boleh cut. Dekat bahagian preparation tu kita buat prepare for the worst dulu. Dan kemudian kita prevent benda-benda baru. Second P. Second P. Jangan ambil komitmen baru. Time tu lah kau nak ambil staff baru, office baru. Maksudnya prevent untuk ada komitmen-komitmen baru. Ini dekat P inilah selalunya orang yang nak buat bisnes baru. Prevent untuk keluarkan modal yang terlalu besar. Sebab tu masa tu calculation sangat penting. Contohlah berapa banyak reserve cash yang ada pada waktu tu. Kalau
berapa banyak yang perlu ada dan berapa banyak yang kita boleh gunakan untuk kita start sebagai capital baru. So kebanyakannya memang kita orang akan tolong kirakan berapa banyak dan berapa lama kita perlu ambil masa untuk dapat balik turnover tu. Maksudnya berapa banyak kita boleh dapat balik duit tu kalau kita invest dekat bisnes baru. So sebab kalau kita tak buat yang tak tahu lagi tak jadi tidak ya, kan. betul. So kita kata kalau tapi contohnya macam yang industri memang tak boleh jalan terus. Macam macam tourism lah, especially kan tourism memang sangat affected. So kita orang memang akan cakap ini memang nak tak nak kita tak boleh bayar staff dah. Bila kita cakap kita masih ada reserve cash, bukan bermaksud tak apa bayar je staff tu sampai reserve cash tu habis. Kan? So reserve cash tu kita kena tahu dia bertahan berapa lama. Masa tu lah pentingnya untuk kita tahu berapa anggaran duit boleh masuk dengan anggaran duit keluar. Kalau ada bisnes yang memang totally duit masuk tak boleh tak ada. Macam tourism lah. Tiba-tiba macam travel, kan? duit keluar memang kena keluar setiap bulan 50,000 katakan. So memang ada 300,000. Takkan kita kata tak apalah kita tunggu sampai 6 bulan baru kita ambil action. Sampai habis lah duit tu. Jadi memang kita dah tahu dah nature bisnes kita memang kena cari jalan penyelesaian. So itu mungkin kita tak ada pilihan. Mungkin kita boleh offer staff kita ni sama ada potongan gaji, sebab daripada sudut tenaga buruh sekalipun banyak sebenarnya yang diorang bagi option lah, pilihan untuk owner bisnes ni untuk majikan lah untuk tengok apa. Contohnya macam tukar kontrak daripada kontrak tu kepada kontrak of service, pada kontrak for service. Lepas tu kita buat gaji mengikut masa. Maksudnya gaji tu dibayar mengikut jam. So last kali kalau tak boleh juga dan kita lay off. So kita cubalah offer yang mana yang macam nak lay off tu pun ada proses dia kan. Ada stage dia. Dia bukan macam tiba-tiba so kau tak datang kerja dah tak ada. Company nak kurangkan kos, jadi saya buang awak dan awak. Awak pandai lah, awak pandai. So bukan kita pun kita bukan macam tu. Caranya kita masa tu pun kita kena fikir juga periuk nasi dia. Sebab banyak orang yang bergantung dekat kita, bukan hanya dia, anak dia, mungkin family dia. So banyak benda yang kita kena consider. So kalau macam contohnya apa yang kita boleh offer, masa tu dia dah tak ada istilah macam kalau dia tu accountant, dia kena buat kerja accounts dia. Tak ada. Kalau masa tu kau accountant, tapi kalau terpaksa turun padang pack barang, buatlah apa saja. Kita panggil survival mode lah. So kita orang banyak explain dekat klien juga, masa this is the time untuk kita survive dulu. Dapat survive pun dah cukup dah. Betul. Sebab sebenarnya ramai jutawan keluar selepas krisis. Kita orang antara mereka orang-orang yang bukanlah directly affect, tapi antara orang-orang yang bermula investment pada krisis 2008. Kita start membeli rumah masa tu krisis 2008. So bila krisis 2008 masa tu banyak lambakan hartanah yang murah. Dan kebetulan masa tu makan gaji kan. So untuk membina profil dari sudut orang makan gaji ni tak susah sangat. So beli hartanah. Bila habis je krisis 2008, 2010 ke 2012 tu, masa tu harga hartanah kita orang memang naik. Dan banyak yang kita orang jual. Adakah keadaan tu berlaku lagi sekarang? Ya. So sebab orang kata kalau ekonomi ni kita tengok dia memang history repeat itself lah. Itu akan berlaku. So kenapa kena jadikan benda ni? Ni nantilah pengajaran apa yang kita patut buat selepas ni lah. Sebab kita dah tengok dah benda ni. Cuma kalau mengikut situasi sekarang, this is the worst economic crisis yang pernah berlaku. Bukan hanya di Malaysia, di dunia. Dan dia akan ambil masa yang mungkin agak lama untuk recover. Yalah, sebab tak tahu endingnya bila kan. Kita pun tak tahu kan. Macam di semuanya macam dah luar bidang kuasa kita dah. So memang kita kena switch. Maksudnya kalau kita rasa macam tourism dah tak lagi membantu, ada tourism yang buat restoran, bukanlah buat macam pack food. So sekarang ni kita kena tahu orang ni kalau dulu jual package tourism, sekarang kau kena packing makanan. Nak atau tak nak? Nak ke tak nak, itulahnya. So tapi bagi mereka macam tak nak, memang dah biasa buat jual package tourism, then kita tak ada pilihan lah. So kalau kita kena being flexible lah, sebagai pekerja pula kita kena being flexible masa tu. So apa saja yang boleh buat duit, orang kata survival mode kan, apa saja yang boleh, asalkan selagi mana rezeki tu halal, jalan. Tadi Zu bagi tahu untuk kes-kes usahawan yang alhamdulillah ada cash reserve. Maybe untuk 3 bulan ataupun 6 bulan ke depan dia ada cash reserve, dan itu caranya macam mana nak handle the reserve yang dia orang ada. Kalau kes yang memang yalah, kadang-kadang dia baru start ataupun dia dah lama start tapi dia baru
baru masuk office baru. Baru keluarkan duit yang banyak. Lepas tu PKP jadi. Okay. So kalau tanya dia berapa cash reserve yang ada, sebenarnya dia boleh jawab tak ada. So untuk usahawan-usahawan yang macam ni, macam mana pula dia nak buat? Adakah pertama dia kena lay off dulu, ataupun dia kena gadai something ke? Macam mana? Bila kita bercakap pasal cash flow ni, dia melibatkan dua bahagian. Satu duit masuk, satu duit keluar, tu je. Sifir dia. Dia tak ada macam tiba-tiba pusing-pusing, tak adalah. Okay, duit masuk dengan duit keluar. Kalau duit masuk memang tak boleh masuk. Okay, katakanlah dia memang masuk office baru. Dia memang ada expansion yang baru dibuat, tiba-tiba PKP. Tapi inflow-nya masih boleh diterima. Maksudnya mungkin ada nature business dia yang masih boleh ada inflow. So outflow-nya selagi mana kalau boleh kita usahakan inflow kita ada reserve cash, inflow kita cukup untuk cover outflow kita. Sebab tu pentingnya kenapa kita kena prepare ni tadi, kita kena listkan dulu overhead yang perlu. Okay, kalau kita nak lay off, perlu ke kita, kalau perlu pun, kalau terpaksa kita lay off, kita tak perlu lay off semua. Apa yang kita boleh buat lah, kita offer dia dulu. Boleh tak buat marketing? Okay, nak atau tak nak? Okay, so dia pun di keadaan situasi yang mana dia pun kalau dia berhenti, siapa yang nak ambil orang bekerja pada waktu tu? So dia kata okay, boleh tak macam ni, kita as a team, masa tu kita dah macam, kau siapa, CEO, CFO, apa benda yang ada lah, tak ada that kind of darjat dah. Masa tu semua orang kena berfikir for the sake of macam mana company nak survive dulu. So okay, katalah inflow masih ada, walaupun tak ada reserve cash, inflow masih boleh buat. So cuba buat dan plan berapa magic numbers yang diorang kena ada supaya boleh cover outflow ni. Itu dulu. Okay, outflow ni maksudnya minimum kan outflow kita ni. Yang mana contohnya macam bagi mereka yang ada basic, lepas tu ada travelling allowance dulu. Okay, kau dah tak travel kan, duduk rumah kan. Okay, so kita bagi basic, cukup lah sekurang-kurangnya. Okay, kalau mungkin daripada dulu gaji 2,000, kita kata kat semua staff ni, kita akan bagi gaji tapi mungkin 1,000 seorang dulu. So dan sebenarnya macam Arafi cakap tadi, kita nampak hikmah di sebaliknya. Contohnya jemaah lah, bila kita dari situ kita start ber-JV dengan orang, kita tahu macam mana nak cari, macam mana kita nak build kita punya networking kan. Salah satu benda yang kami sendiri rasakan adalah pandemik ni buat kita kenal siapa kawan, the true colours of orang lah. Sebabnya throughout the journey tu sebenarnya, kenapa ada pandemik dia tak nak kawan dengan kita ke? Bukanlah tak kawan, tapi ada je tim-tim yang rasa macam okay, dia rasa macam okay, dia mungkin dia maksudnya bisnes aku okay, bisnes kau tak okay, so apa okay, aku nak ni. So macam okay, diorang start mencari kerja lain. So kita tahu siapa yang sebenarnya akan bersama kita. Oh maksudnya dalam company kita. Dalam company kita. Okay. So kita tahu siapa yang akan ada dan akan ada bersama kita pada waktu kita susah. So dia tengok macam kapal ni macam nak tenggelam ni. So baik aku so dia rasa macam ni. Sekarang ni kita sebagai nahkoda kapal, kita memang bawa kapal. Tapi kalau kita je bawa, orang lain hanya menjadi muatan yang berat, kapal tu akan jadi perlahan. So kalau kita nak lajukan kapal tu, orang lain ni kena kayuh lah sama-sama. Kan? So kita bawa, tapi semua orang kena kayuh supaya kapal kita. Tapi ada orang tak nak kayuh dengan kita. Tapi waktu tu dia akan cakap, tapi dalam job scope saya tak ada pun kerja suruh ni, saya buat balut parcel. Ya, contoh. Ataupun ada yang macam, kenapa pula gaji saya kena cut jadi 1,500? Dulu saya dapat travelling allowance, dulu gaji saya 2,500. So ada orang yang macam tu. So dia macam, dia tak nak bersama kita pada waktu kita susah. So the true colours of orang akan keluar pada waktu tu. So saya sangat itu antara benda yang kami ada pengalaman sendiri. Itulah mana nak cerita. So kakak nangis pula. Buruk rupanya. So yelah, pada waktu kita tu mungkin ada benda yang kita terpaksa cut. So bila kita cut, bukan bermaksud sebab kita tak ada duit tu. Tapi macam saya cakap tadi, kalau kita gunakan semua duit tu, kita tak tahu sampai bila pandemik ni akan berakhir. So tak ada siapa boleh jawab tu. Tak ada siapa ada jawapan tu. Jadinya kita bukannya cut, maksudnya kita tak bayar langsung, tapi kita cuba cut apa yang perlu sebab kita nak minimizekan pengeluaran. Dan kita cuba untuk tarik handbrake secara perlahan-lahan. Kita tak nak bila kita pick up, kita tak nak jatuh secara mendadak juga. So ada orang yang mungkin tak
agree apa yang kita buat. Bagi diorang ya ke? Dan adalah perspektif mungkin keluar, bos aku masih je boleh bayar kereta Kanyen dia tadi tu, tapi tiba tak nak bayar gaji aku. Contoh. Contohnya macam tu lah. Tapi dia tak tahu betapa struggle-nya kita. Kita bukan hanya memikirkan Kanyen kita terpaksa memikirkan kereta-kereta diorang juga. So bagi kita, as long as gaji kau settle, periuk nasi kau settle, beras boleh beli, settle lah benda-benda tu semua. Yang lain tu, yang selebihnya tu, kita harungi benda ni bersama. Kalau kita lepas challenge ni, mungkin Allah kata, okay, kau dah pass dah this exam. So barulah kita boleh fikir rewardnya selepas tu. Tapi ada orang yang tak nak melalui challenge tu dengan kita. So masa tu lah keluarnya true colours manusia lah. Siapa yang akan terus berada dengan kita sehingga ke hari ni. Tapi kalau dia tak nak take the challenge to be flexible untuk buat satu job scope tambahan disebabkan benda ni lah, bukannya selama-lamanya kan. So kita terpaksa lay off dia lah. Yalah, kalau kita bagi peluang kan, kita kalau boleh tu kata, kita kalau boleh itu adalah last option lah. Kalau boleh kita nak buat, kita tak nak buat benda tu dulu. Tapi kalau kita tak ada pilihan dan dia sendiri tak nak tolong diri dia, so kita je yang nak tolong dia. Ada ramai lagi orang yang dalam kapal ni kita nak selamatkan kan. Ya, betul. Kita kalau boleh, kita tak nak, jangan disebabkan dia seorang karam kapal kita. So kita nak selamatkan semua orang dalam kapal tu kalau boleh. So itulah. So kita dah tadi kita prepare dan kita prevent, kita elakkan daripada ada komitmen baru, sehingga kan sebenarnya kalau mengikut teorinya, sepanjang tempoh krisis, cuba elakkan komitmen baru 1 tahun ke 2 tahun daripada bermulanya krisis. Tapi waktu ni lah salesman kereta kata kereta murah. Kereta murah. Okay. Tak ada stamp, SST kan? Tak ada SST Itu dah tergedik-gedik dah ni, tengok katalog ni macam mana ni. Okay. Tapi itulah cakap tadi, tak semua orang saiz bajunya sama. Pada saat ni ada orang yang memang bisnesnya naik mencanak-canak. So dia rasa macam okay, inilah masanya dia nak beli. Dia beli. Dan dia beli. Lepas tu dia post kat social media pula. Lepas tu kita tengok. Sebab sudah kita esok tak kita boleh pergi ukur baju guna jiran punya badan. Aduh, itu masalah ya. Ya, itulah cakap tadi kan, pasal keuangan ni melibatkan emosi. So sama juga dengan macam contoh hartanah sendiri pun. Pada waktu ni lah orang nak beli hartanah. Sebab harga rumah murah pada waktu ni. Memang murah jauh ke? Okay, logik dia macam ni. Katakanlah si A ni, dia bekerja dengan oil and gas company. Okay, salah satu industri yang sangat terkesan adalah oil and gas company. Petronas sendiri, berapa banyak jatuh diorang punya sales kan? Okay, lepas tu disebabkan siapa? Berapa masa? 4 minit. Ini kita boleh skip sekejap. Okay, nanti kita berhenti dulu setakat ni dan kita akan sambung di bahagian yang ketiga. Kita ada banyak lagi nak tanya tips-tips untuk orang yang baru berniaga ataupun yang dah lama berniaga pasal akaun dan cukai. Kita jumpa di bahagian yang ketiga nanti. You are now listening to Big Ads, Big Story Podcast.